Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sihat semua? Ya, sehat kan? Sehat je, sehat je. Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Saya sihat kan? Saya tak ingat yang section mana, yang tapi adalah seorang tu accident. Lepas tu dia terserang kat hospital lah. Bukan section ni kot sebab cukup ni kehadiran ni 45 orang ni. Sebab semua ada kan. Okay, bukan section lain. Okay, baik, lama tak jumpa. Okay. Kerja-kerja assignment dah siap by YouTube. Assignment e-learning dah siap. Terus siap lagi. Okay, nanti siapkan sebab saya nak bagi markah untuk aktiviti awal 2 tu. Okay. Pasal tengok pun ramai kita hantar. Jadi saya nak bagi markah untuk yang 2 sebelum ni. Okay. Jadi kalau tolong bantu kawan kamu ataupun bekerja dalam kumpulan untuk siapkan segera. Okay, Kahoot ni pun ada markah. Okay, siapa yang dapat tertinggi akan dapat markah lebih. Okay. Jadi fight lah untuk ada 8 bab kan. 8 bab Kahoot, jadi ada 8. Ada 8 markah. Siapa nak 8 markah full. Okay. Jadi kamu boleh perform dalam Kahoot sebab setiap bab akan ada dia punya Kahoot. Baik. Okey, ini sekadar aktiviti untuk bagi kita ulang kaji semula. Okey. Tak ada apa pun. Cuma untuk suka-suka dan untuk bagi markah lah, markah. Okey. Tapi untuk yang pertama ni saya akan bagi semua 45 orang ni satu markah bonus. Sebab berjaya menyertai lah. Berjaya menyertai Kahoot. Saya lupa nak bagi tahu semalam ada Kahoot untuk pagi ni. Jadi pagi ni baru saya ingat nak buat Kahoot sebelum masuk pada bab yang keempat. Baik. Okay, nanti hantar assignment Nanti hantar assignment yang e-learning tu semua kena siapkan Jangan tunggu last minute lah. Sebab minggu ni saya akan bagi markah segera lah. Okay, tajuk-tajuk semua boleh pilih. Untuk assignment, untuk proposal dan untuk ulasan isu semasa. Lepas tu, kalau saya tengok okey, saya tak komen apa tu, jadi kamu boleh proceed terus untuk buat proposal projek dan ulasan isu semasa. Sebab itu banyak markah tu. Itu 60 markah. Jadi kamu kena siapkan. Siapkan segera. Yalah yang ada ke sir? Ya? Due date kena hantar semua bila? Due date saya nak hantar. Kalau hantar semua sebelum minggu yang ke-14 lah. Sebelum habis SEM lah. Kalau due date nak hantar proposal project, due date nak hantar selesai masa semua minggu 14. Tapi kalau boleh, kalau hantar awal, kamu siap awal lah. Faham tak? Oh, faham. Sebab saya boleh siap awal dan kita boleh ni lah buat aktiviti yang lain lah. Cuma sebab tu banyak markah, jadi kamu kena buat lebih sikit supaya saya boleh bagi markah dengan mudah sikit lah. Okay. Kemudian last kali tu ada ulasan isu semasa. Kalau macam e-learning ada markah dia 10 markah. Okay. Last kali ada tugasan individu yang tu 10 markah lagi. Tu ada 70 kan. Semua kerja kursus ada 70. Jadi yang saya bagi ni 60. Ada 10 lagi yang belum saya bagi lagi. Nak tunggu kamu siap tu baru saya bagi yang 10 untuk individual task. Okay. Cuma itulah ada
ada aduan yang berkatakan bahawa ada pelajar yang tak bagi komitmen dalam grup. Okey, jadi ada yang pelajar yang mengadu lah. Saya tak ingat section mana, tapi saya harap section ni okey lah. Okey, sebab di akhir nanti untuk kita bagi markah e-learning tu akan ada peer review. Maknanya kawan kamu yang akan review kamu by group. Saya akan buat satu jadual ataupun guna app peer tu, jadi kawan kamu akan nilai macam mana dia ni 5 bintang, 4 bintang ke 3 bintang ke, atau apa komen belakang. Jadi di situ pembahagian markah akan jadi lebih adil. Siapa yang perform buat markah. Jadi selama kamu akan menilai diri kamu sendiri macam mana kamu perform dalam itu saya tekankan. Jadi sembang tak banyak pun, okey. Sembang berkumpulan tak banyak pun. Jadi kamu perform dalam tugasan e-learning, lepas tu yang bab 4 macam bab 4 tak ada. Jadi bila saya buat Kahoot, dia tak adalah tugasan-tugasan tu. Saya tak akan bagi 2 kali bertindak lah. Saya tahu masa kamu dan yang agak terhad dan capai internet, jadi buat sekadar yang termampu. Janji kamu dapat gambaran apa yang kita belajar dan kemudian kamu boleh ulang kaji menggunakan Kahoot dan e-learning. Baik, Kahoot dah masuk 29 orang baru, 30, 31. Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Tiga 34, ada 45. Hari ni kita test dulu setakat mana kamu punya performance dalam Kahoot ni. Okay. Jadi saya bagi markah semua full dulu. Semua seorang satu markah untuk yang pertama. Nanti yang kedua, ketiga baru kita select mana yang paling perform ikut podium stage lah. Okay. Saya pasti kamu semua cerdik pandai belaka, jadi rasa tak ada masalah kot Kahoot ni. Dia hanya untuk ulang kaji sahaja. 42 lagi 3 orang. Lagi 2 orang. Okay, lagi 2 orang. Ada 10 soalan je, tak banyak pun. Seorang lagi. Ada yang masalah internet ke? Siapa belum masuk lagi tu? Okay. Siapa boleh masuk lagi? Sekejap, macam tu. WhatsApp kalau ada. Okey. Baik-baik, ada yang mempunyai masalah internet. Okey, saya dah baca WhatsApp. Okey, tak apa. Okey, kita start dengan 43 orang. 43 pula. Okey, masuk. Okey, kita start. Okey, ini falsafah dari sebab yang pertama. Kita mula soalan. Berikan maksud FPN. Kalau ada masalah boleh terus unmute dan cakap apa maksud, apa tak dengar soalan ke. Tak boleh dengar ke apa. Ini berikan maksud FPN. Maknanya falsafah. Falsafah apa? Oh baik, semua performance semua tahulah apa maksud FPN yang
yang dinyatakan di sini, iaitu falsafah pendidikan negara. FPK apa dia? Kalau FPK apa dia? Pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan. Bagus. Bagus. So, ada yang tak sempat jawab tadi. Amirul Rosman pergi tandas. Dia kahun ni dia tak lama, dia 20 saat je. Jadi kamu kena pilih yang paling cepat dan paling laju, yang paling pick up sekali. Oh, sir. Soalan tak ada? Ya. Soalan tak ada. Soalan tak terpampang. Soalan kat skrin sir. Kan? Itulah. Dekat Meet. Saya bagi tadi tak nampak. Dekat screen share nampak. Soalan kat Meet. Memang macam tu. Ya, bila saya present soalan tadi, kamu nampak tak? Nampak. Bila saya tekan lah. Nampak dekat Google Meet je. Dekat Kahoot tak nampak. Ni, kat Kahoot nampak? Ni, saya nampak Kahoot ni. Kat Kahoot tak nampak jawapan dekat soalan. Kat Kahoot dia tak keluar soalan tu. Kat Kahoot tak nampak sir. Google Meet screen tu nampak. Tapi kita punya screen tu tak nampak. Ni saya sudah share tentang Kahoot ni. Nampak soalan dia. Saya buka yang dua. Next. Nampak ni? Sebab saya jadi host ke? Okey, yang soalan dua nampak? Ni. Ini nampak soalan dengan jawapan? Tak ada. Tak nampak. Berikut tu apa tu? Tak nampak. Soalan je nampak. Jawapan tak nampak? Pilihan jawapan tak ada sir. Tu dia. Ada. Ada dekat Google Meet je. Saya present. Saya present jawapan dengan soalan. Tak sempat nak jawab sir. Tak sempat dia jawab sir. Baru baca soalan tu. Jawapan pun nak kena zoom sempat saya jawapan tu. Saya laju sangat. Kamu pakai apa? Terus habis masa Pakai baru set. buka. Baru dia keluar. Nak zoom baca pun tak sempat. Macam mana tu? Sekejap ya. Mana kamu nampaklah soalan jawapan tu. Tapi sekecil. Macam tu. Saya nampak dekat skrin saya je lah. Dekat Kahoot saya tak nampak kan. Dekat Kahoot. Memang dekat yang peserta memang tak nampak. Satu lagi sir. Memang kena Jawapan nampak. masa Memang kena nampak yang keluar host tu saja. tinggal 5 saat je. Tinggal 5 saat je baru jawapan keluar Daripada tadi. 20 saat. Boleh baca. Tinggal 5 saat ke 3 saat tadi. Okay. Lepas tu tak sempat Baru nak nak baca pun jawapan. Baru nak baca jawapan apa ada. Okey, kejap. Time limit saya bagi 60 okey, 60 second. Okey kot. Boleh Okey je. Boleh kot. Tapi harap jawapan tu keluar lah. Yang tu. Jawapan memang ada. Risau. Cuma saya kat skrin saya je. Jadi cuma tu kamu kena tengok balik lah. Macam ni kena tukar semua ni. Ya. Sebab yang grup sebelah saya buat okey. Dia kira 20 tu kira sempat lah dia tengok. Mungkin internet lepas laju kot.
Jangan tengok soalan ni Sekejap. Saya hide dulu. Saya share dulu. Tak sempat Sekejap. Saya adjust balik. Untuk 60 semua. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Okey. Dan saya tutup sekejap kahut. Kamu kena masuk balik. Okey. Sir punya internet ke saya punya internet ni? Sebab Sir macam terdekat-dekat kadang-kadang. Saya rasa okey, saya pakai wifi. Tak ada masalah. Cuma wifi ni dia agak slow hari ni. Tak macam biasa. Dia agak loading sekejap. Untuk Gimpit. Masuk je. Tak usah share. Okay, saya share. Okay, nampak? Nampak tak? Okay, nampak? 103-2109. Okay, kita try. Okay. Tak nak. Apa, kita try yang kelas pertama dulu. 103-2109. Okay, nanti untuk grup ni saya buat kahut yang lebih banyak masa sikit lah. 60 second. Okay. Nanti saya adjust timing untuk yang bab yang kedua dan ketiga. Apa, bab pertama ni saya bagi markah free tu. Masuklah untuk join dulu dan untuk kita ulang kaji sedikit tentang bab yang pertama. Okey, 40 orang. 103-2109. Okey. Okey, tak apa 44 orang. Mana yang tak dapat tu redha yang tak masuk. Kita try dulu. Jangan risau. Ini semua nak try yang pertama. Okey, soalan pertama nampak?
Nampak ke? Nampak sir, nampak. Nampak. Nampak saya. Okey, cukuplah masa untuk jawab kan. 60 second. Baik-baik, alhamdulillah nampak. Okey, seorang ni. Okey, jadi majoriti jawab betul, iaitu cinta dan bijaksana. Filan cinta dan Sofia kebijaksanaan. Okey, ni majoriti betul, tak apa. Okey, baik. Adik Farhan. Okey, baik. Yang kedua, apakah maksud filsafat ataupun falsafah? Hanya 2 orang yang jawab betul. Okey, maksud falsafah adalah usaha untuk menjawab soalan terakhir. Soalan yang paling dalam sekali. Itu maksud filsafat ataupun falsafah. Dia tanya kepada 2 orang yang betul tu. Faiz. Okey, soalan ketiga. Ada 4 unsur utama dalam pemikiran berfalsafah. Salah satunya adalah empat unsur utama dalam pemikiran berfalsafah. Kita ulang kaji bab falsafah dulu. Okey, salah satunya adalah mengaku tidak tahu ataupun mengaku bodoh. Okey, baik. Jadi ramai yang jawab salah lah, 39 orang mengaku etika. Etika bukan unsur dalam pemikiran. Unsur utama falsafah pemikiran Islam. Wahyu dan akal. Okey, baik, semua betul. Apakah maksud sofis? Sofis. Golongan agama, profesional, golongan kaya raya dan kerabat diraja. Apakah maksud sofis?
Jadi beritahu kamu punya setakat mana yang pemahaman tentang falsafah ni. Sebab kita belajar, sebelum kita belajar falsafah, kita tahulah pemikiran falsafah dan maksud-maksud yang ada di dalam falsafah, usul dan sebagainya. Maksud sofis 6, 5, 4. Okey, 28 orang betul, majoriti setengah betul. Okey, itu golongan profesional. Hafiz. Okey, soalan 6. Nama berikut adalah di antara penentang sofis kecuali. Siapa yang kecuali? Plato, Socrates, Aristotle dan Galileo. Okey, Galileo. Yang tu saja, bukannya ini semua adalah pemikir Greek yang menentang golongan profesional untuk memperjuangkan kebebasan berfikir. Okey, Hafiz masih di depan. Okey, ada 2 soalan lagi. Nilai pemikiran yang tinggi dan terpisah daripada agama. Nilai pemikiran yang tinggi dan terpisah daripada agama. Apakah nilai itu? Nilai pemikiran yang tinggi dan terpisah daripada agama. Ya, okey. Jawapannya adalah nilai ilmu. Ya, ini ikut pemikiran falsafah. Okey. Ilmu dan agama adalah terpisah lah. Okey. Pemikiran barat dan pemikiran Greek. Dia nak membebaskan diri daripada cengkaman gereja yang mengambil autoriti atas ilmu. Tak boleh lebih daripada dia punya ruang lingkup yang ditetapkan oleh pihak gereja. Okey, pragmatism. Apakah maksud pragmatism? Pragmatik. Pragmatik. Okey, pragmatik. Pragmatism. Okey, pragmatism adalah berkaitan dengan tindakan. Tindakan lebih dahulukan daripada pemikiran, keberhasilan dan praktik. Mana kena bertindak. Kena jadi orang yang pragmatik. Tiga ciri utama pemikiran
ataupun falsafah peradaban. Okey, 3 ciri utama pemikiran barat. Adakah ada reason, result dan sains teknologi. Individual right, group right dan reason right. Individual right, reason and sains teknologi ataupun sains teknologi, reason dan intellectual. Pilih lah, tengok yang mana. Boleh pilih yang mana. Yang mana betul, yang mana. Okey, 26 saja yang betul. Iaitu dia ada 3 lah, okey. Dia ada reason, dia ada sebab. Kemudian yang pertama dia fikir tentang sebab. Lepas tu dia ada tentang hak individu. Yang ketiga barulah kemajuan sains dan teknologi. Itu 3 ciri utama pemikiran barat. Okey, baik. Yang pertama Hafiz. Yang ketiga Hafiz. Yang kedua Ali Al-Fatihah. Yang pertama Subhan Shah. Okey. Tahniah. Okey, tahniah untuk yang ni. Okey, jadi itu dapat sikit gambaran lah tentang. Perasan tak apa kamu main tadi? Kelas? Ya je. Kelas? Perasan tak apa kamu main tadi? Ke main je? Perasan. Apa dia? Bukan bab 1. Bukan bab 1 tu sir. Yang tu jelas saya perasan. Itu bukan bab 1 lah. Bab 2 kan. Sebab ada makna filo dan Itu tentang apa? Itu tentang apa? Tentang apa dia punya bab awal tentang pemikiran. Bab awal tentang pemikiran. Mana dia saya nak ni lah. Nak tengok kamu punya tahap pengetahuan tentang falsafah. Itu sahaja pun. Jadi okey lah, dia tinggi tu okey lah. Nanti saya tengok dia punya analisis macam mana dia punya yang sebetulnya. Okey, untuk bab 1 sekejap. Lagi kita masuk lain. Sekejap, saya tengah buang dia punya 20 second ni. Kalau betul-betul kamu minat falsafah, nanti boleh kaji tentang falsafah dalam setiap benda yang terhasil ataupun dalam bidang sains dan teknologi. IR pun ada falsafah sendiri. Semua tu benda yang boleh kamu kaji lah. Setiap isu yang timbul ada punya unsur falsafah yang boleh kita masukkan. Dark web. Okey, baik. Okey dah. Ya, saya nak share kamu untuk masuk kahut yang kedua, iaitu betul-betul bab 1. Okey. Falsafah dan isu semasa bab 1.
Okey, ni 60 second punya lah. 60 second. Jadi kamu tak perlu risau. Boleh ambil masa yang agak panjang lah untuk jawab. Okey, sebelum masuk pada yang tu, tak apa, saya share balik, saya present balik. Okey. Saya present balik. Okey, apa yang kamu jawab tadi, dia punya analytics ada di sini lah. Dia punya analytics. Okay, nampak? Nampak tak ni? Nampak sir. Nampak sir. Analytics, nampak? Okey, baik. Okey, jadi untuk yang 3 yang atas tu, tahniah. Okey, itu kita testing saja. Baik. Okey, yang pertama, 53% adalah yang main dengan baik lah. Okey. Kemudian apa soalan yang susah? Yang pertama adalah apa masuk falsafah. Hanya 4% saja yang betul, ataupun hanya berapa orang je. 2 orang je yang betul. Kemudian untuk bab 4, unsur dalam falsafah. Unsur dalam pemikiran falsafah. Iaitu cuma 4 orang saja yang betul. Kemudian nilai pemikiran yang terpisah daripada agama. Ini pun ramai tak ramai yang betul, iaitu 14 orang saja yang betul. Itu antara perkara-perkara yang kita boleh ambil pengajaran lah daripada kuis ni. Mana kita boleh baikilah apa yang kita faham dengan mana yang sebenarnya sebagai jawapan. Okey. Tunggu game pin je. Lepas tu kita boleh masuk yang kedua. Okey, nampak game pin 998373. Okey. Bab pertama. Okey, 40 orang. Okey, jadi kita start dengan 40 orang lah. Okey. Falsafah dan isu semasa. Okay, yang pertama berikan masuk FPN. Ini masuk FPN. Okay, 41. Oh, lagi boleh buat ni. FPN ni. Okay, 42 orang semua betul. Falsafah pendidikan negara, FPK, falsafah pendidikan kebangsaan.
Okey, siapa yang paling laju jawab? Yang paling pick up? Zafran. Next. Yang kedua, khusus dengan falsafah dan isu semasa bertujuan untuk mengkaji tentang yang berikut. Yang mana satu? Ini dah bagi hint dah sini. Cuma nampak tak nampaknya. Okey, 27 orang betul. Ada juga yang jawab. Falsafah dan isu semasa. Ini tak. Kalau kelas falsafah dan isu semasa takkan ada gaji tentang falsafah isu semasa. Dia mesti dah ada dia punya struktur dalam tu. Jadi yang betul adalah tentang falsafah rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Itu dia punya main dalam core dalam subjek ni lah. Okey, baik. Faiz. Tukar orang pula. Okey. Kalau tukar orang ni bagus. Okey. Atau pelajaran 1961 bertujuan untuk pelajaran 1961 bertujuan untuk yang pertama, kaji dasar pendidikan negara. Yang kedua, kaji dasar falsafah pendidikan. Yang ketiga, masalah dalaman dalam bidang pendidikan. Yang keempat, kaji ilmu pendidikan. Atau pelajaran 1961. Lagi. Atau pelajaran 1961. Dia punya apa? Dia punya sorotan untuk membuat FPN dan FPK tu. Sebelum ada benda tu, dia pakai dulu atau dia pakai laporan. Okey. Dia masih lagi tipis lah betul ni. 18 orang dia betul. Atau pelajaran 61 bertujuan untuk mengkaji dasar pendidikan negara. 16 orang salah. Kaji dasar falsafah pendidikan. Itu belum lagi, dia tak masuk lagi tu. Dia yang awal 61. Pendidikan tu yang 80-an lah. Okey. Itu korang. Okey, Ivan pula. Baik. Berikut adalah fungsi falsafah pendidikan secara umum, kecuali. Berikut adalah fungsi falsafah pendidikan secara umum, kecuali. Masalah, bukan fungsi falsafah pendidikan. Manakah fungsi yang salah? Okey, cuma 16 orang saja yang betul, yang salah lagi banyak lah. Ini fungsi falsafah pendidikan yang bukan adalah untuk menilai perubahan dalam pendidikan. Dia falsafah pendidikan ni dia guide. Okey, dia membimbing sebagai guru, memahami pendidikan dalam konteks yang betul dan mengkritik andaian dan fakta pendidikan. Cuma dia yang dia tak buat adalah menilai perubahan dalam pendidikan. Yang perubahan tu dia yang jatuh kasar yang akan meletakkanlah untuk merubah ataupun tidak falsafah pendidikan sedia ada. Okey, tapi apa-apa yang masuk
Dia akan yang bersalahan dengan falsafah sedia dia adalah dikritik lah melalui falsafah pendidikan negara. Okey, soalan yang kelima. Fungsi utama suatu pendidikan negara adalah fungsi utama sesuatu pendidikan negara untuk membangunkan bangunan pencakar langit, untuk membantu golongan tidak berkemampuan, untuk membantu mengukuhkan ekonomi sesebuah negara, untuk membina acuan modal insan yang diperlukan oleh negara. Fungsi utama sesuatu pendidikan negara. Mana-mana negara pun, apakah fungsi utama sesuatu pendidikan mereka? Okey. Laju ni. Tak ada 60 dah siap. Okey, 43 orang jawab merah, iaitu untuk membina acuan modal insan yang diperlukan oleh sesuatu negara. Itu yang fungsi utama pendidikan lah, untuk membentuk orang. Okey. Soalan 6. Sumber falsafah pendidikan. Sumber falsafah pendidikan. Okay, adakah pemikiran radikal? Adakah nilai dari sisi masyarakat? Adakah media massa? Adakah bukti teoretikal? Sumber falsafah pendidikan. Macam mana ada falsafah pendidikan tu bersumberkan daripada apa? Dia ada banyak kan sumber dia. Okey, 35. Baik, 24 orang yang betul. Iaitu bersumberkan daripada pengenalan nilai dan tradisi masyarakat. Bukti teoretikal dia macam betul, tapi sebenarnya dia salah lah. Okey. Tekor orang lagi. Okey. Bagus grup ni, dia saling bertukar-tukar orang. Tak ada yang betul-betul lead di hadapan. Baru dia ada drama di belakang dia, siapa yang akan dapat nombor 1. Okey, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan bakat sedia ada, memperkembangkan potensi insan, memperkembangkan ilmu rohani dan jasmani, dan terakhir memperkembangkan bakat terpendam. Jadi pendidikan di Malaysia ni satu usaha berterusan untuk apa? Kembangkan bakat terpendam, kembangkan ilmu rohani jasmani, atau kembangkan potensi individu. Okey, baik. 43 orang. Benar. Oh. Dia ada stay, ada king. Okey. Ziqing. Kemudian 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan dan jadikan pegangan setiap hari mampu. Dia soalannya 5 prinsip rukun negara jika diamalkan dan dijadikan pegangan
dia mampu buat seorang tu jadi apa? Adakah membuat seorang tu terpesong akhlak? Adakah membuat seorang tu disegani? Adakah membuat seorang tu riak dan bermegah-megah? Riak ni maksudnya sombong lah. Sombong, angkat diri. Adakah menjadikan seorang tu hebat dan mengukuhkan kedaulatan negara? Yang mana satu? Okey. Jadi ada yang jawab kuning, menjadikan seorang Islam itu disegani dan menjadi tokoh negara. Itu jawapan yang tidak tepat lah. Okay, yang tepat adalah menjadikan seorang itu hebat dan kemudian mengukuhkan kedaulatan negara. Itu jawapannya yang tepat. Jadi tokoh ni bukan masalah, bukan dalam sekelip mata lah dengan memahami tokoh ni dia perlu bangun dia punya pribadi dan sampailah satu level lah sebagai tokoh. Kemudian tujuan utama falsafah pendidikan negara dan rukun negara di global adalah untuk keharmonian masyarakat sejagat. Sejagat ni dunia lah. Okay. Adakah untuk keharmonian masyarakat sejagat? Adakah untuk membantu masyarakat mendapat kerja lebih mudah? Adakah untuk memartabatkan negara ke arah yang lebih tinggi? Atau adakah untuk kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia? Senang je soalan ni. Tujuh. Okey, kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Itu jawapan yang paling tepat. Tujuan utama. Okey, orang si Cing ni dah lead di depan lama dah. Okey, soalan yang terakhir. Falsafah sejahtera berfungsi sebagai falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera berfungsi sebagai okey, 22 orang pentafsiran rukun negara itu fungsi utama falsafah sejahtera untuk kesejahteraan ataupun semua pihak. Yang ketiga Wafiq, Ibn yang kedua dan Si Cing yang pertama. Betul. Oh, tukar. Imran Razi, silap nama ni, betul lah? Betul tak? Betul. Ke apa nama dia? Okey. Tahniah kepada Ivan, Wafiq dan Imran Razi. Si Cing dapat nombor apa ni? Si Cing ada? Ya, saya dapat nombor 5. Dapat nombor apa ni? Saya dapat nombor 5. Oh, jatuh dari akhir. Ya. Okey. Baik. Salah yang soalan last tu ke? Ya. Okey. Baik. Jadi ada drama lah tadi. Si Cing lah ni yang pertama tadi. Tukar orang pula.
Lama di akhir. Okey. Yang ni yang dapat 3 lah. Yang 3 tertinggi podium. Jadi tahniah saya ucapkan. Okey, maknanya kamu yang paling inilah. Okey, yang paling perform. Okey. Dan 70% adalah betul. Dalam Kahoot ni kita nak tengok analytics je. Kita tengok analytics macam mana semua orang secara umumnya perform. Okey, ni kita dapat 70%, main yang dengan elok lah. Okey, dengan baik. Dan tak ada difficult question dan every question was answered correctly by most players. Okey, kalau kamu tengok betul-betul soalan tu, dan setiap jawapan tu dia ada bold. Siapa ada perasan? Setiap soalan, setiap jawapan tu ada jawapannya, ada bold. Saya sir. Ada perasan? Ada. Kamu perasan? Yang bold tu lah jawapan yang betul. Sebab saya nak bagi suka-suka tu kan. Yang bold tu adalah jawapan yang betul. Untuk semua soalan yang bold. Semua ada yang perasan, ada tak perasan. Macam Ikil dia perasan. Dapat nombor berapa Ikil? Saya tak perasan. Saya dapat nombor 3. Siapa yang cakap perasan tadi? Saya. Oh, okey. Siapa tu? Ya. Ivan Wo. Betul Ivan dapat nombor 2. Siapa yang cepat perasan? Dia akan tahulah. Okey, macam Ivan dapat nombor 2. Kalau ada perasan daripada awal, mungkin dia akan terus lead daripada nombor 1 sampai nombor 10. Okey. Jadi itu saja untuk membantu kamu lah dalam yang pertama ni, saja suka-suka. Okey. Jadi supaya nampak direct apa itu jawab soalan, apa itu jawapan. Jadi kamu boleh boleh tahulah itu jawapan yang sebenar. Tak apa, itu saja untuk bab yang pertama saja. Nanti bab yang kedua tak adalah ini macam tu lagi. Baik, tahniah untuk semua. Jadi untuk yang Kahoot ni saya bagi semua markah yang sama. Okey. Semua orang dapat satu markah free. Baik. Untuk penyertaan dalam Kahoot ni. Yang bagian yang podium tu nanti kita kira melalui bab yang bab kedua lah. Yang pertama ni tak fair sebab jawapan ada situ kan. Saja testing ni. Okey, baik. Kita dah 11.46. Okey. Bab yang keempat. Semua sama saya bagi. Untuk yang pertama ni saya bagi semua. Satu free. Yang pertama ni saya bagi semua satu free. Okey. Jadi kita ada 7 lagi. Kita ada 7 Kahoot lagi. Jadi kalau kamu perform semua 8 tu, kamu akan dapat free 8 lah. Okey. Sebab markah saya pada saya banyak. Jadi saya boleh bagi kalau kamu perform dalam aktiviti Kahoot ni. Baik. Untuk bab 4 tak ada masalah. Okey. Bab 4 nanti saya tak ada. Dah kita buat Kahoot, tak ada kita punya kerja harian dalam ini, tak adalah. Okey. Cuma untuk cover balik bab 4 ni saya akan rakam nanti dan kamu tengoklah macam mana gambaran dalam bab yang keempat. Bab keempat tak usah, dia tentang manusia. Okey, macam mana dia datang, apa dia punya jiwa dia, apa yang membentuk dia. Okey. Apa yang ditarifkan dengan manusia tu sendiri. Manusia tu dikawal dengan apa, jadi saya akan rakam dan kamu boleh tengok. Saya tadi cadang untuk hujung di kelas saya nak kurang sikit. Tapi tengok tak sempat, tak apa, nanti saya rakam, saya masuk YouTube. Nanti kamu boleh tengoklah untuk dapat gambaran tentang bab yang keempat. Baik. Okay, terima kasih atas kerjasama semua. Ada soalan? Tak. Tes 20 saya Farid tanya, kuis ni kira dalam tes 20 tak? Tak. Tes ni lain. Tak, yang kuis Kahoot kita lain. Okey. Sebab tes ni, tes untuk 20% tu belum di-decide lagi.
Sebab hari tu bincang dengan penyelaras, saya nak buat sendiri. Cuma dia kata dia nak buat standardized pula. Jadi kita tengoklah macam mana standard dia. Nanti apa-apa saya akan update lah. Setakat mana yang nak standardized tu, adakah untuk objektif, adakah untuk subjektif. Tapi itu tak ada masalah. Okay. Yang penting bukan ujian lah, yang penting fahamlah setiap bab. Okay. Dan 20 markah tak kira. 20 markah tu tak besar sangat. Yang besar tugasan tu. Jadi kena siapkan ulasan semasa, kena siapkan proposal projek. 20 markah tu tak apa. Nanti minggu ke-7 nanti saya akan update semula. Macam mana caranya untuk dapatkan 20 markah tersebut. Okey, ada lagi soalan? Setakat ni clear sir. Okay, clear. Nanti dalam e-learning tu siapkan dan hantar. Semua grup kena hantar. Okay, sebab saya nak bagi dalam hari Khamis ni saya akan bagi markah lah. Hari Khamis saya akan bagi markah supaya tak banyak bertindan dalam e-learning tu. Hari Khamis saya akan bagi markah, jadi kamu boleh ni lah, attendance. Tak dapat ke internet? Ni? Attendance dalam e-learning. Saya letak dalam bab keempat. Dia attendance saya tak dalam bab lah, senang. Okay. Dapat attendance? Baik. Apa nanti Pani boleh scan. Baik, kita jumpa pada next class. Terima kasih atas kerjasama semua. Okay, jadi kita first time lah layan Kahoot ni. Agak okey lah. Okay. Cuma untuk kita fahamkan lagi, nanti saya pelbagaikan lagi lah untuk mungkin ada ambil quiz sikit. Dan software-software yang lain lah. Okay. Jangan lupa untuk assignment. Kalau ada masalah boleh WhatsApp saya dan boleh tanya personal atau dalam grup. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita berdoa dan kita jumpa pada kelas yang akan datang. Okay. Tutup majlis dengan tasbih kafar dan surah Wal-Asr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam sir. Sama-sama. Waalaikumsalam.